Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du. Alhamdulillah, bertemu lagi kita dalam kuliah ilmu usul fiqh, dan kali ini adalah siri yang ke-43. Kita masih membincangkan tajuk di bawah as-sunnah sebagai sumber hukum. Dan pada kuliah-kuliah yang lepas berkenaan dengan sunnah ini, kita telah melihat definisi as-sunnah, kemudian pembahagian sunnah dari segi mahiyah ataupun zat, yang terbahagi kepada tiga, iaitu sunnah qauliyah, sunnah fi'liyah dan juga sunnah taqririyah. Dan insyaAllah pada kali ini kita akan menyambung perbincangan berkenaan dengan kategori sunnah dari sudut al-wurud, ataupun dari segi pengriwayatannya, ataupun dari segi sanad. Baik. Anwa'us sunnah min haitsu wuruduha ilaina, kan? Pembahagian sunnah dari segi datangnya hadis Nabi kepada kita terbahagi kepada tiga bahagian. Tiga bahagian ini adalah pembahagian ulama Hanafiyah, yang di mana ulama-ulama Hanafiyah ataupun tariqah al-fuqaha membahagikan as-sunnah min haitsu sanad kepada tiga, iaitu sunnah mutawatirah, sunnah masyhurah dan juga sunnah ahad. Dan hadis-hadis mutawatir, hadis-hadis masyhur dan juga hadis-hadis ahad. Manakala al-jumhur, tariqah al-mutakallimin, membahagikan sunnah kepada dua bahagian sahaja, iaitu sunnah mutawatirah dengan sunnah ahad. Dan adapun sunnah masyhurah di sisi ulama jumhur, mereka memasukkannya di bawah kategori hadis-hadis ahad. Okey. Namun untuk pemahaman yang lebih jelas, kita akan melihat ketiga-tiga definisi yang mengikut kategori pembahagian ulama-ulama Hanafi. Baik. Kategori pertama yang dinamakan as-sunnatul mutawatirah, dan hadis-hadis mutawatir. Okey. Apakah yang dimaksudkan dengan hadis mutawatir? Hadis mutawatir ialah sebuah hadis yang diriwayatkan oleh sekumpulan perawi yang ramai, kan? Yang mana apabila ramainya perawi tersebut, mustahil pada adatnya mereka akan boleh memalsukan, boleh menipu dalam periwayatan tersebut. Okey. Sama ada sengaja ataupun tidak. Jadi sekumpulan perawi meriwayatkan daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mungkin Nabi sebut hadis tersebut dalam sebuah majlis yang besar, yang dihadiri oleh ramai para sahabat. Kemudian para sahabat itu pula meriwayatkan kepada generasi seterusnya, iaitu zaman tabi'in. Dan zaman tabi'in juga jumlah perawi kepada hadis tersebut dalam jumlah yang ramai. Mereka pula meriwayatkan kepada generasi yang seterusnya, iaitu zaman tabi'in. Dan zaman tabi'in ini juga kedudukan ataupun jumlah perawi itu dalam jumlah yang ramai. Dan kalau kita perhalusi juga perbincangan berkenaan dengan periwayatan hadis ini, periwayatan hadis ini hanya diambil kira kita kata pada 3 zaman, dan ada setengah kata 4 zaman. Okey. Kalau 4 zaman tu maksudnya Rasulullah meriwayatkan kepada sahabat, kan? Kemudian maksudnya daripada Rasulullah kepada sahabat, sahabat kepada tabi'in, dan tabi'in kepada tabi'at tabi'in, kan? Manakala kalau yang kata 3 tu melibatkan sahabat, tabi'in dan juga tabi'at tabi'in. Jadi ketiga-tiga zaman ini ataupun ketiga-tiga generasi ini jumlah perawinya mesti ramai. Jadi kita tanya kan, berapa ramai yang dikatakan ramai? Kalau kita melihat dalam perbincangan ilmu usul fiqh ni, dari segi jumlah perawi kepada hadis mutawatir ini tidak ditentukan bilangannya. Sama ada 5 orang ke 10 orang ke 100 orang ke yang dikatakan ramai. Yang penting lebih daripada seorang dua lah.
Ramai itu bukan ramai saja-saja, tetapi jumlah perawi yang ramai, yang mana mereka ini sepakat dalam periwayatan hadis tersebut, kan? Dan pada logiknya mustahil sekumpulan yang ramai ini berpakat untuk berdusta atas nama Nabi. Itu syarat utama dia. Okay? Jadi hadis itu diriwayatkan generasi demi generasi sehinggalah kepada sanad utama, iaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi daripada definisi hadis mutawatir ini kita dapat faham ada beberapa syarat yang perlu dipenuhi dalam periwayatan hadis itu untuk menjadi kategori hadis mutawatir. Yang pertama, perawi kepada hadis tersebut adalah jumlah yang ramai. Kan? Kemudian jumlah yang ramai itu yamna ataupun yamtani' tawatu'uhum 'alal kadzib. Kira mustahil pada adatnya mereka akan berdusta, kan? Sama ada sengaja ataupun tidak. Namun jumlah yang ramai seperti mana yang dikatakan tadi tidak disyaratkan jumlah tertentu, sama ada 10 orang, 20 orang, 50, 100 orang, tidak disyaratkan. Kan? Yang penting mengikut uruf perawi itu ramai, kemudian mereka tidak ada sifat-sifat berdusta. Kan? Jadi dia sampai satu tahap apabila contoh kita ambil kita sendiri kan. Katakanlah kita cerita suatu kisah kepada orang kan, berkenaan dengan kisah kita lah. Okay, kemudian kisah kita itu diceritakan pula daripada seorang kepada seorang, kelompok kepada kelompok, sehingga sampai satu tahap cerita itu benar-benar diyakini oleh orang-orang yang mendengar. Itu kalau cerita daripada kita sendiri. Bayangkan tengok, ini adalah cerita yang diambil daripada seorang makhluk yang dipilih oleh Allah Subhanahu Wa Taala sebagai manusia yang dijamin percakapannya, iaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kan, yang kita tahu wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha, menceritakan sesebuah hadis, kan, dan diriwayatkan pula, diceritakan kelompok demi kelompok, generasi demi generasi dalam jumlah yang ramai. Jadi menyebabkan cerita itu ataupun hadis itu menjadi tahap yang diyakini. Kenapa cerita ataupun hadis itu diyakini sampai satu tahap memang kita betul-betul confirm tidak berbelah bagi untuk menerima hadis itu, sebab perawinya ramai. Okey. Kemudian perawi-perawi tersebut pula diketahui kesiqahan mereka. Mereka tidak mustahil untuk mereka berdusta dan sebagainya. Okey. Maka ketika itu hadis yang diriwayatkan akan menjadi kuat dan dinamakan sebagai mutawatir. Okey. Jadi kalaulah tidak mencukupi syarat ini, iaitu yang riwayatkan hadis itu hanya seorang dua. Okey. Generasi demi generasi itu, zaman sahabat, zaman tabi'in dan juga tabi'in tabi'in, kalau tak cukup syarat perawi yang ramai, maka dia tidak menjadi tahap mutawatir, tetapi dia akan jadi tahap yang kedua ataupun ketiga, nanti kita akan tengok. Okey. So syarat utama ialah diriwayatkan oleh perawi yang ramai. Yang kedua, okey, yang kedua syarat dalam hadis mutawatir ini ialah setiap lapisan generasi perawi itu sama. Dari segi apa? Dari segi jumlah perawi yang ramai. So zaman sahabat perawinya ramai, zaman tabi'in perawinya ramai, dan juga zaman tabi'in juga perawinya ramai. Jadi kita tanya, kenapa hanya 3 zaman ini diambil kira? Sebab pada zaman tabi'in, pembukuan ataupun pengumpulan ilmu dalam bentuk buku telah pun bermula. Jadi semua ilmu-ilmu termasuk ilmu hadis ditulis pada zaman tabi'in. Okey. Syarat yang ketiga untuk menjadikan hadis itu mutawatir ialah kita panggil cara perawi itu mendapatkan hadis itu melalui al-musyahadah, melihat perbuatan Nabi ataupun as-sama', mendengar
kan, sami'tu kan, ataupun yang kita biasa dalam ilmu hadis kan, haddatsani apa semua tu kan. Jadi sami'tu an-nabi sallallahu alaihi wasallam yaqul kaza wa kaza. So dua bentuk itulah. Okey. Jadi maksudnya perawi itu mesti tahu, mesti mendengar sendiri daripada perawi asal kan. Kita panggil maksudnya generasi demi generasi itu, golongan kedua ataupun kelompok kedua mendengar daripada kelompok pertama. Ya, kelompok ketiga mendengar ataupun melihat kelompok yang tapi selalunya kalau melihat ni kelompok pertama iaitu sahabat lah. Sahabat dia akan melihat perbuatan Nabi, kemudian dia menceritakan ra'aitu kaza wa kaza, kemudian diriwayatkan secara sama' oleh generasi kedua dan juga generasi ketiga. Okey. So kalaulah perawi itu tidak melihat ataupun tidak mendengar sendiri daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka dia tidak akan menjadi hadis mutawatir. Okey. Jadi apabila telah sempurna syarat-syarat pada periwayatan tersebut, maka hadis itu akan menjadi status mutawatir. Dan apa hukum dia? Hukum dia, ia memberi satu hukum yang yakin, yang pasti, yang ilmu daruri. Di mana kalau ikut hukum, sesiapa yang menolak ataupun mengingkari hadis-hadis mutawatir ini boleh menjadi kufur wal-iyazubillah. Sebab apa? Sebab min haisu subutuhu ataupun min haisu wuruduhum, dia adalah yakin. Kan? Dan apabila tahap yakin, maksudnya berdosa kita menolak hadis ataupun tidak mempercayai, apatah lagi mengingkari hadis tersebut. Baik. Kemudian hadis mutawatir ni pula terbahagi kepada dua kategori pula. Kan? Yang pertama, hadis ataupun sunnah mutawatirah qauliyah, dan yang kedua sunnah mutawatirah fi'liyah. Mutawatir secara qauli disebut oleh Nabi, diriwayatkan oleh ramai, ataupun mutawatir fi'li, Nabi buat kemudian diriwayatkan oleh sekumpulan yang ramai pada zaman sahabat, kemudian diriwayatkan pula oleh zaman berikutnya. So hadis-hadis kita panggil hadis mutawatir qauli. Hadis mutawatir yang berbentuk percakapan ini sikit saja. Okey, tetapi yang berbentuk fi'li ini secara mutawatirnya lebih ramai, lebih banyak berbanding yang qauli. Okey, kemudian as-sunnah al-mutawatirah al-qauliyah terbahagi pula kepada dua, iaitu sunnah mutawatirah qauliyah lafziyah, dan yang kedua sunnah mutawatirah qauliyah ma'nawiyah. Kan, ini dipanggil mutawatir lafzi dengan mutawatir maknawi. Apa maksud mutawatir lafzi? Mutawatir lafzi ini adalah hadis yang diriwayatkan secara tepat mengikut matan dia. Okey, sirah wording dia tu. Okey, contoh macam hadis man kadzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar. Dan kategori ini juga tak banyak, kan? Sebab kita kena, ataupun hadis itu diriwayatkan secara tepat lafaz yang diucapkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kategori kedua iaitu sunnah mutawatirah qauliyah ma'nawiyah, iaitu hadis mutawatir yang diriwayatkan tetapi bukan sebiji lafaz dia, tetapi secara makna, kan? Secara makna. Maksudnya ada beberapa hadis yang menceritakan tentang satu tema ataupun satu pattern, satu corak isu ataupun hukum, kan? Tapi kita kata kalau kita tengok dari segi lafaz tak sama, kan? Cuma konten tu sama. Ini dipanggil hadis mutawatir maknawi, kan? Antaranya yang berkaitan dengan niat. Memang ada banyak hadis yang ceritakan tentang kepentingan niat, khususnya dalam bab ibadat, kan? Contohnya hadis innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Hadis ni yang menarik, kan? Sebab apa? Dari satu sudut yang lain, hadis innamal a'malu binniyat ni dia hadis ahad, kan? Tetapi apabila kita melihat
kita kata adik-beradik kepada hadis ni yang menceritakan pasal niat, rupanya banyak hadis. Kan? Jadi dari sudut yang lain, tentang kita kata konten ataupun maudhu' berkenaan dengan niat, ada banyak hadis yang berkaitan. Okey. Satu, innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Man qatala litakuna kalimatullahi hiyal ulya fa huwa fi sabilillah. Hadis lain, rubba qatilin bainas saffaini Allahu a'lamu biniyatihi. So kalau kita perhatikan tiga hadis ni berlainan lafaz, tetapi ketiga-tiga hadis cerita pasal apa? Pasal niat. Kepentingan niat. Dia bila berubah niat, niat begini dia akan jadi begini, niat begini akan jadi begini. Okey. Ini dalam bentuk kita kata konten ataupun maudhu' kepada hadis, corak ataupun pattern konten tu. Ada juga hadis mutawatir maknawi, kan? Satu hadis saja, tetapi ada sedikit perbezaan. Ada sedikit perbezaan tentang sirah yang digunakan dalam hadis tersebut, kan? Jadi isunya kalau dalam ilmu usul fiqh ataupun ilmu ulum hadis ni, boleh tak kita meriwayatkan hadis secara maknawi? Kita tak tepat tak tepat menggunakan wording ataupun sirah yang digunakan ataupun yang disebut oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu sewajib dan seafdalnya. Tapi isu dia, boleh tak kalau beberapa perkataan dalam hadis itu ditukar lafaznya? Okey, ini isu memang ada dalam perbahasan periwayatan hadis, kan? Kalau ulama yang menerima periwayatan secara maknawi ini meletakkan beberapa syarat, kan? Antara syarat yang terpenting ialah lafaz yang ditukar itu mestilah sama maksud dengan lafaz asal. Okey. Dan kebiasaan ini berlaku pada zaman awal-awal periwayatan hadis, bukan zaman sekarang ni kita pandai-pandai nak boleh ubah hadis dengan lafaz kita sendiri, tak boleh. Dia ada syarat-syarat dia, mungkin kita boleh rujuk dalam ilmu ulum hadis dan usul fiqh yang lebih detail lah, kan? Baik. Okey, itu kategori pertama dalam sanad hadis. Yang kedua, yang dinamakan sunnah masyhurah ataupun hadis masyhur, kan? Iaitu hadis yang diriwayatkan daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam oleh seorang perawi ataupun dua orang, dan ataupun perawi yang tidak mencukupi bilangan mutawatir, kan? Namun hadis ini menjadi glamour ataupun menjadi masyhur pada zaman tabi'in. Maksudnya pada zaman tabi'in barulah perawinya ramai yang mencapai tahap mutawatir. Begitu juga pada zaman tabi'in. Hanya permulaan pada zaman sahabat sahaja. Okey. Dia tak perawi dia sikit, atas faktor tertentulah, atas faktor tertentu. Tapi bila datang zaman tabi'in, barulah hadis itu masyhur, kan? Diriwayatkan oleh ramai perawi, termasuklah pada zaman tabi'in. Okey. So kalau nak ikut ini sunnah masyhurah ni, seperti mana yang kita katakan tadi, adalah pembahagian daripada ulama Hanafiyah, kan? Manakala jumhur, mereka hanya ada dua kategori saja, hadis mutawatir ataupun hadis ahad. So hadis masyhur ni mereka masukkan dalam kategori hadis ahad. Okey, hadis masyhur ialah hadis yang diriwayatkan, kita ulang balik definisi dia. Hadis masyhur ialah hadis yang diriwayatkan seorang dua ataupun tidak ramai pada generasi sahabat, tetapi pada zaman generasi tabi'in yang kedua dan zaman ketiga, iaitu zaman tabi'in, barulah hadis itu menjadi masyhur mutawatir, kan? Okey, kalau hukum, apa hukum hadis masyhur ini? Apa status dia? Kalau hadis mutawatir, dia memberi hukum yang qat'i, hukum yang pasti, yakin, kan? Kalau kita kata hadis masyhur di sisi ulama Hanafiyah,
ini memberi hukum zannan qawiyan, zon yang ghalib, kan. Dia tak sampai tahap yakin. Sebab apa? Sebab dia tak cukup syarat sepenuhnya seperti kategori mutawatir, kan. Tetapi dia tetap kuat. Okey. Dan ulama Hanafiah juga meletakkan hadis masyhur ni dia menghampiri kategori mutawatir. Dia kurang sikitnya. Okey. Antara contoh-contoh hadis masyhur yang tadilah innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Kemudian hadis tentang tahrim nikahil mar'ah ala ammatiha atau ala khalatiha. Kan? Okey. Kemudian kategori yang ketiga dari segi periwayatan hadis dinamakan hadis ahad. Kan? Ahad, hadis ahad. Ahad bukan hari Ahad, bukan hadis-hadis yang diriwayatkan pada hari Ahad, bukan. Tetapi maksud al-ahad ataupun jamak al-ahad ialah hadis yang diriwayatkan daripada Nabi oleh sekumpulan ataupun seorang dua saja perawi, kan, sama ada pada zaman sahabat, pada zaman tabi'in dan juga zaman tabi'in, kan. Jadi hadis ahad ni dia ada ulama yang definisi simple je. Hadis ahad ialah bukan hadis mutawatir, bukan hadis masyhur. Senang je, simple je dia punya definisi, kan. Tetapi kalau kita nak definisi lebih mantap, kita kata hadis masyhur, hadis ahad ini adalah hadis yang diriwayatkan oleh seorang dua saja perawi, ataupun boleh kumpulan tetapi tak seramai kategori mutawatir. Kita kata hadis masyhur, kan. Okey. Dan hukumnya, hukum hadis, kita kata hukum hadis ahad ini, dia hanya memberi zon, hukum zon. Tapi hukum zon ini juga sebenarnya wajib kita ikut. Dia bukan kata zon kita tak wajib ikut, tak. Dia punya, dia hanya tahap zon ni, bukan qat'i, kan. Dan sesiapa yang menolak hadis yang zonni ini, dia punya hukum adalah fasik. Sebab dia apa? Sebab dia menolak hadis. Dan dari segi kita panggil hujjiyatu khabaril ahad, kehujahan hadis-hadis kategori ahad ini dalam penghujahan hukum, ada dia punya perbahasan detail dalam ilmu usul fiqh, tapi kita sebut secara ringkas, kan. Yang tadi kita sebut, iaitu walaupun hadis itu adalah hadis ahad, kan, ia tetap wajib kita berpegang dengannya dan boleh dijadikan penghujahan. Ini mengikut jumhur ulama usul lah. Okey. Jadi untuk pendetailan tentang kehujahan khabarul ahad, insya-Allah kita akan sambung dalam kuliah yang akan datang. So insya-Allah setakat itu sahaja kuliah kita pada pagi ini yang ringkas berkenaan dengan periwayatan hadis ataupun hadis dari segi sanad yang terbahagi kepada 3, sunnah mutawatirah, sunnah masyhurah dan juga sunnah ahad. Apa yang baik itu datangnya daripada Allah Subhanahu wa taala, apa yang kurang itu datangnya daripada diri saya. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.